Alright, Assalamualaikum. Mamu. Okay, adjust dulu. Semua benda, okay, check sound check first. Okay lah, alright, sound check, okay. Alright, hari ni, a very good morning to you guys. Okay, just nak sharing sedikit hari ni. Sebab ada orang PM tanya, apakah tips yang terbaik? Dia orang tak tahu buat apa. So, harap benda ni dapat membantu anda lah. So apa yang anda perlu buat adalah ikuti benda ni, siaran ni sampai habis. So insyaAllah dapat membantu serba sedikit pada anda. Okay, ini kali ni saya buat live ni nak cerita pasal apa tips, 10 tips yang terbaik untuk newbies trader. Okay, alright, so I hope this will help you guys. Okay, bantu you all semua untuk buat you all punya trading, InsyaAllah. Okay, so sekejap, ada banyak benda saya nak cerita ni. Okay, anyway, pada yang dah trade semua tu, akan ada satu benda yang saya nak share dengan anda. InsyaAllah malam ni nanti saya akan share. So, but first of all, untuk yang masih lagi blur-blur tentang saham masih lagi blur-blur tentang saham, masih lagi tak tahu apa tu saham, masih lagi mencari-cari semua ni. So at least what I'm going to do today will help you guys, akan bantu you all untuk buat you all lagi faham tentang stock. Okay, insyaAllah. Okay, saya tengah siaran live kat 3 tempat actually. So ada question, tolong shoot. InsyaAllah saya cuba jawab nanti. Okay, kejap. Sekejap, banyak benda ni. Okay, alright, saya teruskan lah. So ini khas untuk you all yang baru newbie saham, baru lagi, tak reti lagi nak buat stock market ke apa. I hope this will help you guys. Okay, okay, hari ni saya nak cerita tentang 10 tips terbaik untuk traders newbies. Okay, you boleh gunakan guide ni untuk memulakan first step you all untuk nak buat buka savings account ke trading account ke. I hope this will help you guys untuk dapatkan semula you all punya untuk membuatkan your first step for investing. Okay, right, the next. Okay, apa yang anda buat first step is pelajari satu teknik. Okay, dalam saham ni ada banyak teknik. Pelajari satu teknik yang sesuai untuk bersaham dan buat sampai jadi. Okay, dalam saham ni ada dekat 1001 teknik. Okay, so untuk you all yang nak belajar pasal saham yang baru ni, so bukan you all kena belajar sampai 10 teknik tapi tak fokus satu pun. Okay, cuba buat satu teknik, kena pasti counter-counter yang ada potensi, pilih maksimum 3 counter terbaik sahaja. Okay, kalau lebih dari itu, baik you all beli satu bursa lah, contohnya lah. Okay, so the best way is cuba you all beli satu, pelajari satu teknik yang sesuai dengan goals with you guys untuk belajar saham. Okay, alright. The next one tentang modal. Banyak PM saya tentang berapa modal nak diperlukan semua. Okay, gunakan modal sebaik mungkin. Okay, anggarkan keuntungan yang kita nak atau kerugian yang kita sanggup terima, ikut trading plan. Okay, sekarang ni saya nak cerita dengan you all, berapa banyak you all ni hendak berapa banyak nak digunakan modal tu adalah ikut poket masing-masing. Saya tahu kat luar sana banyak cakap 1000 lah, 2000 lah, 3000 lah. Kalau you all nak mulakan you punya first step untuk trading ni, cuba you all letak as about 2 ke like RM100, RM200 atau RM50.
you all start first with your first trading. At least RM50 lah, RM100 ke apa. Buy first. Ini bagi yang newbies lah. Kalau you all tak, sebab ada kisah yang saya nak share ni. Ada seorang ni, dia dah belajar tentang saham setahun sebelum jumpa saya lah, setahun lebih. Lepas tu, selepas jumpa saya, belajar dengan saya pun, dia masih lagi buat paper trade. So saya kata kat dia, cuba you trade at least RM50, at least RM100. So dia selepas kena basuh dengan saya lah kan, dia dapat benda tu. So dia beli satu stok. So dia punya mindset tu change. So dia kena berani untuk bertindak, berani untuk berani untuk membeli stok tersebut. So dia mulakan benda tu. So selepas dia buat benda tu, barulah dia nampak macam mananya pergerakan saham tu. So dia lebih fokus, lebih nampak macam mana nak jual beli saham. So itu cara dia sebenarnya. Okay, you all kena letak modal at least RM50, RM100. You must break the first resistance of yourself to buy that stock. Kalau benda ni tak boleh nak break, percayalah sampai bila pun you all takkan break apa-apa. Okay, alright. So the next one saya nak share dengan anda, stop loss. Okay, stop loss ni, ya Allah ya Rabbi, sampai ber-PM tanya stop loss ni nak macam mana, nak set dekat mana semua kan. So saya nak share pada anda, pastikan stop loss yang kita mampu terima dan follow betul-betul, jangan ada hope. Okay, I just want to make it short. Sebab apa? Benda ni adalah, stop loss ni adalah kerugian yang kita sanggup terima. Okay, let's say lah contoh, ini basic ya, nanti saya akan bagi you all lagi advance. The thing is, bila you all buat you all punya stop loss tu, tahap kerugian yang you sanggup terima. Setengah orang dia sanggup terima rugi RM100 je, dia tak boleh lebih. Kalau dia buat lebih dari RM100, dia akan goyang. Okay, so ada yang setengah pula, dia sanggup buat kerugian sebanyak RM500. Ada yang sanggup terima kerugian sebanyak RM1,000. Ada yang RM2,000. Ada yang sampai RM10,000 pun boleh lagi senyum. So benda ni semua kita kena faham ya. So dia ikut cita rasa masing-masing. Kalau you all punya modal lebih kurang, contoh RM1,000 dan kerugian yang you sanggup terima adalah RM200, stick to it. Jangan modal you RM1,000, kerugian you sanggup terima adalah sampai RM700. Jangan buat macam tu. Kalau you all buat macam tu, bermaksud you maknanya you punya modal tu akan mengucup, akan kecil, akan menjadi kurang. Ia akan membuatkan nanti kita kena cari balik modal untuk kita buat trading lagi sekali. Faham Alright. So make sure stop loss tu yang you sanggup terima. Okay, kerugian yang sanggup terima. Macam juga tadi, berapa you punya target price kan. Kalau target price you tu, berapa target price yang you sanggup terima. Okay, kalau boleh buat nisbah 1/2. Bermaksud 1/2, kerugian pada RM100, untung kepada RM200. Ini contoh, tapi ada calculation dia lah kan. So ini contoh yang saya bagi anda supaya anda lagi nampak benda ni. Alright. Okay, so the next one. So siapa yang tengok saya ni, sila share video ni sila share, like video ni, so lagi banyak orang nampak benda ni. Okay, the next one. Okay, mental dan kewangan. Okay, ini satu benda yang saya nak share pada anda lah. Okay, nak jadi pelabur yang berjaya, perlukan persiapan mental dan kewangan yang baik. Bila buat trading plan, make sure follow betul-betul. Okay, ramai orang tengah cerita, okay, dia punya trading plan diorang ke laut. Okay, ramai orang buat trading plan pun bukan ikut. The thing is, the key kunci di kat sini adalah bila kita buat satu trading plan, mental kita dah set. Okay, yang ni untung, yang ni rugi, kat sini aku beli, kat sini aku jual. Dia dah set mental dia berapa, keuntungan berapa, kerugian berapa. So bila dia dah buat macam tu, apa dia buat? Bila dia dah beli stok tersebut, dia tak ikut. Dia ikut kepala otak dia sendiri untuk membuat jual beli saham, ikut kepala otak dia. So dia tak ikut trading plan dia. Dia dah mula menderhaka pada trading plan dia. So benda ni semua kita kena faham lah kan.
So bila you nak buat sesuatu, make sure you follow your plan. Dia macam susun perjalanan you dari contoh you nak bergerak dari Penang ke Kuala Lumpur. Okay, dari Penang ke Kuala Lumpur you nak bergerak, you ada checking, you check check angin, check minyak, check apa lagi, dah servis ke belum, check tayar bunga semua macam mana kan. So sama juga dengan trading plan. Benda ni semua you kena check sebelum you nak mulakan perjalanan. Sama juga, you dah plan semua dekat trading plan, baru you all pergi ke mulakan you all pergi trading. Alright, the next one. Okay, the next one, senantiasa perhatikan aktiviti counter dan potensi kenaikan. Kalau ada kemungkinan naik, ikut dan sesuaikan trading plan. Jangan biarkan keuntungan sikit dah jual. Okay, ini kita punya mental kena emosi lah. Emosi kita, mental kita kena kuat. Okay, setengah counter apa yang berlaku ni, counter-counter yang bagus tau, counter-counter yang berpotensi. You kena choose saham tu, you kena, dia macam ikut dia punya flow. Okay, you kena pastikan benda tu dia naik ke terus, you kena follow dia, ikut naik semua. Jangan untung like 1-2 bit. Ni untuk swing newbie, 1-2 bit you nak lari, you bukan rempit. Rempit lain, modal dia lain, setting dia lain. Ini untuk yang newbie semua, you tengok saham tu naik sikit-sikit. The best saham is, kalau according to me, dia beli sedikit demi sedikit. Maksudnya dia naik sedikit demi sedikit, itu you rasa tenang. Daripada beli saham zoom naik, zoom turun, masuk hospital. Okay, so pilih saham yang bergerak relax, slow, naik slow, satu hari naik sikit, itu dah cukup bagus dah saham macam tu. Lagi tenang jiwa you kalau you tengok saham-saham macam tu. Faham Alright, siapa faham say I, bagi saya like, share video ni. Okay, the next thing is ini mental yang kita betul fokus ni, adaptasi kepada perubahan. Okay, bila buat perubahan pada trading plan, cuba jadikan sehingga stop loss adalah pada entry price. Minimumkan kerugian setiap pelaburan. Ini kena mental kena kuat. Okay, bila macam saham tu tengah naik ke apa, you kena adapt. Okay, saham ni tengah naik, so you kena ada you punya trailing stop. Okay, bila dah naik trailing stop you kena kuat. Kena turun tu you kena jaga you punya trailing stop. Jangan kena trailing stop. Trailing stop dah kena, you kena jual. You nak jual separuh, semua ada dalam you punya trading plan. Jangan sampai saham tu dah naik sampai target price 4-5, bila tengah jatuh you nak tunggu sampai dia hit dia punya stop loss. Okay, so kalau dah sampai kena kat you punya stop loss, baru you nak jual, maknanya kerugian sebanyak target price 4-5 tu is really rugi lah. Okay, the best way is make sure dia jatuh, let's say target price 4 ke 5, dia jatuh dekat you trailing stop 4, you jual. Maknanya you dah lock you punya profit dekat sana. Okay, bukan belum lah lagi ni. Lagi satu, cari mentor yang betul. Okay, dia macam ni, cari mentor yang betul-betul seorang trader. Okay, memang dia trade, dia tunjuk dia punya profit ke apa ke loss pun dia tunjuk, profit pun dia tunjuk. Tengok anak murid dia buat apa. Okay, anak murid yang berjaya ikut dia. Okay, ni bos saya dah ikut benda ni, so alhamdulillah buat duit. Dan saya nak share pada hari ni anak murid saya yang dah bayar full PT-PTN. Saya ada proof saya ada letak dekat punya Facebook. Dah bayar full pun dia punya PT-PTN. Okay, dan saya doakan dia lagi kaya dan berjaya dalam dia punya impian dia lah. So please check first, cari mentor yang betul-betul seorang trader dan memang trading for living. Alright. Okay, sebab utama kenapa nak beli satu saham dan bukan sebab ikut emosi belian. Buat belian pada masa yang sesuai dan bukan pada masa waktu puncak. Contoh sekarang ni, kalau nak beli sesuatu stok, tanya pada diri anda, kenapa anda nak beli stok tu? Ikut kawan tak payahlah, buang masa kau, buang masa orang lain. So the best way is beli sesuatu stok, ikut kenapa kau nak beli. Mesti ada sebab. You nampak benda tu dah contoh 52 weeks breakout dia dah naik. Okay, bagus.
Okay, atau you nampak macam oh saham ni tengah naik scan. Saya nampak dia dah macam hit dia punya support, dia tengah naik atas. Saya nak beli. Okay, ada sebab yang munasabah, bukan kerana beli pasal orang lain suruh beli. Okay, careful on that. Alright, the next one is pemilihan saham. Okay, pilih counter yang mengikut trend berita, bukan ikut counter yang tak ada potensi waktu itu. Contoh sekarang ni saya nak bagi tahu, banyak orang beli mengikut trend. Okey, kadang-kadang kita ada berita, kita ada rumor, semua tu. Kalau boleh beli sesuatu stok ni, contoh berita yang bagus, yang terbaik lah. Contohnya yang stok-stok yang dapat kontrak baru. Okey, sebab dia ni akan membuatkan bisnes dia lagi expand, lagi bagus. So stok dia bakal naik. So boleh tengok trend sebab, tapi secara teknikalnya you kena pastikan dia ada buat sesuatu. Contoh 52 weeks breakout. Jangan habiskan masa nangis bila rugi. Okey, ini kena fikir dulu Saya nak share ni, ikut plan, stop loss, target counter lain yang ada potensi. Ada lebih daripada 600 counter patuh syariah yang lain yang didagangkan. Contoh sekarang saya nak beritahu you all, bila you all beli satu stok, you all rugi, janganlah nangis tepi kain ke apa, sebab dia akan jadi the opposite. When you win something stock, winning stock, you pun akan hilang you punya kawal emosi juga. You dah jadi rasa macam the big person here. So the thing is that kalau satu loss tak apa, kita ada lebih lagi 600 counter lagi. So kita boleh lihat counter kat sana. Okay, untuk memudahkan anda buat lagi profit nanti. Sekejap, let me switch. Okay, so untuk siapa yang tengok saya ni, sila share video ni, sila like video ni. Okay, semoga memberi manfaat kepada orang lain. Pada siapa yang betul-betul minat, yang newbies, yang betul-betul newbies saham, nak tahu pasal stock market ke apa, yang newbies, klik link kat bawah tu. You all akan dapat you akan nampak ni. Ni dapatkan 50 video dan juga ebook. Okay, dalam video tu memang ada. So you all untuk newbies saham memang terbaik untuk anda mulakan your, dan selepas anda purchase benda tu, anda akan dimasukkan ke dalam satu group untuk kami guide untuk sebulan. Alright, siapa yang serius sahaja. Okay, alright, so itu saja untuk kali ini. InsyaAllah saya jumpa anda, dan saya doakan siapa yang share video ni, like video ni, anda kaya dan berjaya dunia akhirat. Alright, see you, bye bye.